Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cik Rahmarawati Putri Adam dalam Reka Bentuk Teknologi tingkatan 1. Okey, dalam tajuk dunia reka bentuk hari ini kita akan belajar membanding reka elemen dan prinsip reka bentuk, meneroka kriteria reka bentuk yang baik dan membina objek asas. Objektif pembelajaran menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 elemen dan 4 prinsip daripada 7 yang terdapat dalam tabuhan ini. Menyenaraikan 5 kriteria reka bentuk yang baik dengan senarai yang betul dan melukis sekurang-kurangnya 8 daripada objek asas geometri dengan bentuk asas dengan betul. Okey, elemen dengan prinsip kita dah belajar pada minggu lepas kan? So hari ni kita nak tahu apa perbezaan elemen dan prinsip. Elemen. Dan elemen dan prinsip ni guna pada sesuatu produk tu bila? Okey, waktu bila kita nak guna pada sesuatu produk? Okey, dalam elemen ada garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Manakala pada prinsip ada keseimbangan, ada pengulangan, ada kontras, ada kepelbagaian, ada kesatuan, ada keringkasan dan harmoni. Okay, jom cari perbezaan prinsip dan... Okey, cuba pelajar tengok gambar ni. Gambar apa? Gambar topi. Okey, cantik tak topi ni? Cantik. Tapi, adakah dia mempunyai prinsip dan elemen yang betul? Mari kita tengok Soalannya, bagaimana cara menyenaraikan prinsip dan elemen berdasarkan produk di bawah? Produk tu apa? Topi itulah. Okey. So, apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat satu gambar rajah. Kita buat kotak elemen prinsip. Dan kita senaraikan. Adakah topi itu mempunyai garisan? Ya, pada reben kan? Jadi kita tik kan? Tik kan? Okey. Kedua, ada rupa tak topi tu? Rupa contohnya macam topi tu berupa beruang. Topi tu berupa monkey ke? Topi tu berupa benda-benda lain. Tak ada kan? Jadi tiadalah bentuk. Ada bentuk. Atas dia ada bentuk. Bulat lagi. Tekstur ada. Saiz ada. Warna ada warna merah, warna coklat. Dan ada ruang. Tu bunga tu ruang lah. Dengan warna-warna coklat lain. Bunga tu ruang positif dan yang kuning tu ruang negatif. Prinsip. Ada keseimbangan. Ke? Tiada. Kenapa tiada keseimbangan? Kerana kalau keseimbangan dia kena ada di sebelah-sebelah tu ada bunga. Sebelah-sebelah. Ada dua-dua bahagian ada keseimbangan. Pengulangan. Tiada. Tiada corak pengulangan pada topi itu. Kontras ada, kepelbagaian ada, kesatuan tak ada, keringkasan tak ada, harmoni ada sebab ada gambar bunga. Okey. Seterusnya kita nak tengok apa tajuk seterusnya kita belajar, apa isi yang seterusnya. Kriteria reka bentuk yang baik. Kalau dalam buku teks, muka surat 14 kriteria reka bentuk yang baik ada 5. Okey, ada 5. Pertama, kecenderungan inovasi. Kedua, keaslian reka bentuk. Ketiga, kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. Keempat, ergonomik dan kelima, kreativiti. Okey, kita tengok apa tu kecenderungan inovasi. Semua tak tahu kan? Apa tu kecenderungan inovasi? Mungkin belum belajar lagi. Tak jelas. Okey, jadi kita tengok. Itu ada sofa. Sofa tempat duduk. Okey? Tapi apabila ada inovasi, sofa tu boleh dijadikan tempat tidur, tempat baring. Jadi kat situlah jadinya inovasi, kecenderungan inovasi. Dia kelihatan unik dan berdaya saing. Okey? Daripada produk sedia ada. Okey. Keaslian reka bentuk. Tengok gambar singa tu. Singa ni dia ada simbolik dan estetik. Okey, simbolik dia untuk sesebuah negara.
Singa adalah simbolik untuk negara Singapura. Jadi dia buat bentuk macam itu tapi tetap mengekalkan nilai estetika. Kita tengok kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. Tu gambar apa tu? Kerusi plastik. Kerusi plastik tu kalau duduk, kalau badan yang berat, okay, macam saya lah. Bila duduk, boleh patah. Jadi, kenalah buat sesuatu. Nak jadikan dia sesuatu kriteria reka bentuk yang baik. Kita tukarkan kerusi ni jadi lebih tebal, lebih senang duduk dan kuat. Dan kebolehpasarannya akan lebih tinggi. Okey, seterusnya ergonomik. Gambar apa tu cikgu? Itu gambar bantal. Bantal 4 segi dekat rumah awak yang lepeh penyek-penyek tu. Okey, tapi bila ada sesuatu, ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk, dia akan lebih bagus, lebih maju kan, lebih berkriteria. So, bantal tu diubah mengikut saiz tengkuk, saiz kepala, jadi tidur selesa aja. Seronok kan? Dia orang akan beli. Dan akhir sekali kreativiti. Dekat rumah dulu pakai tudung saji. Letaklah pinggan banyak-banyak. Tutup dengan tudung saji. Datang kucing, habis semua terabur. Tapi sekarang ada tudung saji baru. Bertingkat-tingkat, letak je makanan dalam dia dan tak akan dihinggap lalat. Itu kita panggil kriteria reka bentuk yang baik. Okey. Kita nak tengok gambar seterusnya. Ini gambar apa? Penyapu moden. Penyapu ni kita gunakan charge untuk menyapu. Kita tak payah guna tenaga. Kita guna dia akan vacuum sendiri. Dia macam vacuum. Tapi vacuum mahal. Tapi penyapu ni tak mahal. Lagi murah daripada vacuum. Okey. Kita nak tengok kriteria reka bentuk yang baik ada pada penyapu ni. Pertama, kita tengok daripada segi kecenderungan inovasi. Dia dah tentulah sangat unik. Dan dia akan berdaya saing lah. Unik kan? Awak tak perlu bongkok, berdiri je sapu. Lepas tu awak tak perlulah kan. Awak pergi dekat, sampah akan masuk. Okay? Seterusnya, kekuatan kualiti. Dia dibuat daripada besi yang kukuh dan tidak mudah patah. Okay? Kedua, kreativiti. Dia boleh pelbagai fungsi. Mengurus menyapu yang lebih mudah. Senang menyapu di tempat tersembunyi. Awak sapu tak payah susah. Masukkan aja penyapu moden ni kat bawah sofa awak. Dia akan sedut sendiri sampah. Okay? Dan murah daripada vacuum. Okay, keaslian. Dia tetap masih mengekalkan ciri-ciri penyapu tetapi mempunyai inovasi dalam membuat tugasan menyapu. Kita tak perlu sapu-sapu, kita letak, dia sedut sampah. So, ada inovasi kat situ walaupun mengekalkan keaslian reka bentuk. Dan seterusnya, ergonomik. Mudah digunakan, tak adalah sakit pinggang, nak tunduk-tunduk menyapu. Betul tak? Okey, seterusnya kita nak belajar bentuk asas geometrik. Okey, ni bentuk asas geometrik yang awak kena lukis. Okey, dia ada banyak. Kalau dalam buku teks ada 16. Okey, ada 16. Jadi awak kena belajar macam mana nak buat sebab sebelum awak buat produk awak kena gunakan bentuk asas geometrik. Okey, macam mana nak belajar? Macam mana teknik membina objek asas? Macam mana awak nak lukis? Cikgu saya tak tahu. Jadi saya dah bagi video ni untuk awak tonton dan faham. Dan boleh melukis dengan baik. Okey, boleh tengok berulang kali. Sila tonton ya. Ajar.
pembaris. Okey, jangan lukis guna pembaris. Okey, seterusnya awak dah tengok kan cara macam mana nak membina objek asas? Okey, seterusnya kita nak tengok teknik pembinaan objek. Ini pembinaan objek ada 4. Pembenaman, pembuangan, penyatuan, peleraian. Okey, kita tengok apa tu pembenaman. Okey, pembenaman ni berlaku apabila sesuatu objek asas dimasukkan ke dalam objek yang lain. Itu kita namakan pembenaman. Okey, apa tu pembuangan? Teknik ini dilakukan pada bahagian tidak dikendaki dibuangkan. Pembuangan boleh dilakukan dengan cara dikerat, ditebuk atau dicungkil ke luar. Okey, penyatuan dilakukan dengan mencantumkan 2 atau lebih objek tanpa melibatkan pembuangan atau pembenaman. Okey, peleraian pula, objek dileraikan sehingga menjadi objek baharu yang lebih ringkas. Okey, faham? Okey, kita dah habis belajar. Jadi, hari ini cikgu nak tunjukkan banyaklah karang produk gabungan bentuk asas yang cikgu ambil gambarnya daripada jalur lebar ya. Okey, pertama ni awak tengok dia boleh jadi kereta api, boleh jadi orang, boleh jadi kereta melalui teknik pembenaman. Okey, boleh jadi macam-macam. Okey, dah habis. So, macam tadi cikgu cakap, kita ada latihan. Pertama, jawab latihan Google Form. Nanti cikgu akan send kan dia punya URL dia, link dia, dan semua mesti jawab. Sebab minggu lepas tak ramai yang jawab kelas 1 Alamanda Tak ramai yang jawab. Okey. Lepas ni kalau ramai tak jawab, okey, cikgu akan tak bolehlah benda ni kena jawab. Nanti awak akan ketinggalan. Okey. Lepas tu lyrical lesson yang hantar 2 orang je. Yang nyanyi tu 2 orang. Yang lain tak hantar langsung. Okay, cikgu tunggu lagi ni. Okay, yang kedua, saya nak awak bina objek asas seperti dalam video. Tadi awak tengok kan video objek asas macam mana kan? Yang ketiga, senaraikan elemen dan prinsip yang terdapat pada gambar di bawah ni. Gambar ni, apa elemen dia? Apa prinsip dia? Awak kena buat jadual. Tuliskan kriteria reka bentuk yang baik untuk mob di bawah. Okay, contoh kita tengok. Membina objek asas. Ini cara awak bina. Awak tengok video tadi tu, awak ulang balik, awak tengok macam mana nak lukis objek asas ni. Yang kedua, mesti lukis guna tangan. Okey? Lepas tu, ini kena hantar pada cikgu sebelum 1:30, sebelum pukul 10:30 tengah hari. Tapi kalau ada apa-apa masalah, cikgu boleh hantar lambat. Jangan sampai tak hantar langsung. Yang kedua, senaraikan 3 elemen dan 3 prinsip. Elemen dan prinsip. Okey. Kat sini nombor 3 ni bukan senaraikan 3 elemen, tapi senaraikan berapa elemen yang ada pada nasi goreng ni. Yang ada rupa tadi bear ni. Ada garisan ke tak? Ada kesimbangan ke? Awak tik. Buat jadual ni, awak tik dan send juga. Okey. Yang ketiga, tuliskan kriteria reka bentuk yang baik untuk mob di bawah. Okey, mob. Apa kekuatan dia awak tulis macam yang tadi cikgu tunjukkan slide. Apa keaslian reka bentuk, ergonomik, kecenderungan, inovasi dan kreativiti. Hari ni cikgu akan ambil siapa yang tak hantar, siapa yang hantar. Okey, siapa yang tak hantar cikgu akan tuntut macam cikgu cakap. Hari tu, minggu lepas cikgu dah cakap siapa yang tak nyanyi, dia akan nyanyi kat sekolah. Siapa yang ni, cikgu akan tuntut. Bila naik sekolah, cikgu akan tuntut kerja. Sebab ini untuk kepentingan awak supaya awak tidak ketinggalan. Okay, 3 kerja hari ini. Ada 4 kerja. 1, jawab soalan daripada Google Form. URL nanti cikgu bagi. Kedua, lukiskan geometrik tu. Bentuk asas geometrik. Ketiga, okay, bezakan elemen dan prinsip. Gambar nasi goreng tadi. Dan keempat, gambar mob ni. Tulis kriteria reka bentuk yang baik. Saya nak ada 3 yang perlu hantar pada saya. 1 URL, 1 Google Form tu awak send lalu internet. Yang lagi 3 tu kena hantar PM kepada cikgu. Okay, tak nak jadi macam minggu lepas. 2 orang aja yang hantar. Tak kisahlah awak kelas mana, tapi awak kena bertanggungjawab dengan kerja
Awak kalau nak pandai. Tak kisah. Kalau ada masalah internet ke apa, boleh hantar lambat sikit. Okey? Maka cikgu akan minta waktu naik sekolah. Okey, okey, itu saja. Itu saja pelajar. Cikgu harap anda boleh menyiapkan kerja dan jangan lupa subscribe.